الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dimuliakan, kita akan sambung semula siri yang berikutnya daripada perbincangan kita berhubung dengan akidah. Tujuan daripada perbincangan ini ialah untuk membahaskan perkara-perkara yang membatalkan Islam atau yang membatalkan iman. Namun sebelum kita terus membahaskan perkara-perkara tersebut, hendaklah terlebih dahulu kita memahami perkara-perkara asas. Walaupun kebanyakan kita ini dah tahu dah perkara-perkara asas ni, cuma kita akan bahaskan sekurang-kurangnya sebagai satu tazkirah ataupun sebagai penjelasan kepada mereka yang baru hadir kuliah. Apabila kita rujuk kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasil daripada penelitian para ulama, didapati bahawasanya tauhid yang diperkatakan oleh Al-Quran dan sunnah terbahagi kepada 3 perkara yang asas. Yang pertamanya yang kita kenali dengan tauhid ar-rububiyah ataupun tauhidur rububiyah. Yang kedua sebagai tauhidul uluhiyah, dan yang ketiga tauhidul asma'i was sifat. Semua ada. Apakah itu tauhid rububiyah? Secara ringkas bermaksud beriktikad dengan sepenuh, kita dengan sepenuh keyakinan. Orang Melayu kita dengan sepenuh hati, walaupun sebenarnya Quran tak kata hati, Quran kata jantung. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di dalam hati mereka, kita terjemah dalam hati ya? Dalam hati-hati mereka, sebenarnya terjemah dalam jantung-jantung mereka. Bahasa Inggeris lebih tepat pada bahasa Melayu. Fi qalbi, dia kata in my heart. Heart tu bukan hati. Kita terjemah hati, heart tu jantung. Tu tak heart attack. Serangan bukan serangan hati, serangan jantung. Dari segi kajian saintifik pun yang berfungsi jantung bukan hati. Hati ni duduk sebelah ni. Sebab tu nanti orang kata buang hati dia tak ada perasaan. Quran tak kata hati, Quran kata jantung. Kita pergi terjemah hati. Sebab tu kita tulis gambar, mungkin gambar jantung, my heart. Kita tulis hatiku. Maksudnya my heart, hatiku apa? Jantungku. Fi qulubihim marad, dalam jantung-jantung mereka ada penyakit. Apa yang terjemah itu? Tapi barangkali oleh kerana Datul Asmanah Hantuah dahulu, dia telah menggunakan perkataan hati ketika zaman Melayu belum ada saintifik. Kita pun hati kita di dalam jantung dia tak bunyi tak sedap. Dalam kalbuku. Tu dia
ganti. Tapi jangan dalam qalbu tu. Ni Khalid tak ada. Ha? Lagi dia kata kalbun malami. Kalbun malami jangan. Apa maksud dia? Apa dia tu? Ramli Pak, kalbun malami. Gelap malam. Kalbun tu. Ha? Anjing ha? Dalam kalbu tu, maksudnya dalam anjing tu. Dalam kalbu tu. Ha. Dalam apa? Jantung tu. Beriktikad dengan sepenuh tanpa sebarang keraguan bahawa Allah ialah Tuhan segala sesuatu dan tiada Tuhan selain Dia. Maksudnya, pengakuan dengan keyakinan yang sepenuhnya bahawa Allah adalah Tuhan yang Esa. Dialah pemilik segala sesuatu, mencipta dan menguruskannya. Tiada bagi Allah sekutu dalam kekuasaannya. Tiada baginya penolong disebabkan kelemahannya. Tiada yang dapat menolak perintahnya. Tiada siapa yang dapat menghalang hukumannya. Tiada siapa dapat menyainginya atau sama dengannya. Kalau orang tu ada i'tiqad macam tu, artinya padanya ada tauhid apa? Rububiyah. Tauhid jenis ini dimiliki oleh kebanyakan manusia, sekalipun golongan musyrikin. Orang kafir pun kalau tanya dia, siapa yang maha berkuasa? Dia kata apa? Allah. Tuhan dia. Tuhan Allah. Dia kata. Dia kata tak kata tuk dia. Siapa yang menurunkan hujan? Kalau kita tengok lagi, ini dia kata kalau Tuhan mau buat apa boleh kita buat. Dia pengadah. Tapi itu tidak menjadikan lagi dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan iman yang dikendaki oleh para rasul yang datang. Tetapi ia baru ada satu tauhid. Tauhid itu nama tauhid rububiyah. Ini kerana fitrah manusia mengakui kewujudan Tuhan dan kekuasaannya. Disebabkan keyakinan inilah juga kebanyakan manusia beragama dan menyembah Tuhan. Cuma mereka mensyirikkan Tuhan dalam tauhid al-uluhiyah. Sagi tauhid yang berikutnya. Tapi dalam tauhid ini kebanyakannya mereka akui. Al-Quran menyebut banyak tempat, antaranya dalam surah Az-Zukhruf, kata Al-Quran, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Jika ditanya mereka, siapa yang mencipta mereka, nescaya mereka akan menyatakan Allah. Mereka tak syirik dalam masalah ini. Katanya, siapa yang cipta lu? Allah. Atau orang Kristian ke dalam filem-filem dia maka selitkan unsur Kristian tentang keesaan Tuhan yang tak boleh dicabar. Orang Buddha juga, walaupun mereka menggambarkan Tuhan berbagai bentuk, tetapi akhirnya mereka tetap kata yang berkuasa ialah Tuhan yang satu. Tuhan yang satu. Walaupun dicucuk colok, diletakkan kepada apa? Tokoh dia dalam rumah. Tapi masa dia nak minta doa, dia hadap ke mana? Ke langitan. Dia keluar daripada kedai dia hengguk ke langitan. Ustaz sini kita dia hengguk ke langit, dia colok tu dia bubuh. Bang. Tok pekong lah rumah dia supaya dia ni deal dengan Tuhan. Jadi dia apa? Dia wakil. Tu wakil aku dah beritahu dah tadi. Ampullah. Kan macam tu. Tapi dia minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun khalaqahun al-azizul alim. Jika ditanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, nescaya orang-orang musyrikin akan menyatakan yang menciptakannya Tuhan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Tu musyrikin Mekah, hak lawan Nabi. Mereka percaya tentang wujudan Allah Azza wa Jalla, kekuasaannya, dia Tuhan yang maha mencipta. Dalam ayat yang lain Tuhan kata, "Qul man rabbus samawati sab'a wa rabbul 'arsyil 'azim la yaqulunna Allah." Dalam surah Al-Mu'minun. Tanya mereka, siapakah Tuhan
Langit dan siapakah Tuhan langit yang 7 dan Tuhan Arasy yang maha besar? Nescaya mereka akan menyatakan Allah. Mereka akan menyatakan Allah. Dan Al-Quran banyak menyebut hal yang sebegini. Maka kadang-kadang ada orang keliru dalam masalah ni. Dia kata, nak kata mereka orang kafir ni tak betul pun. Mereka pun percaya Tuhan juga. Cuba kita tanya Acong tu. Dia percaya Tuhan, dia kata Tuhan berkuasa tu. Dia pun macam kita lah juga. Sebab itu di situ berlaku kekeliruan. Terutama bagi golongan yang menyeru kepada persamaan agama. Disebabkan apa mereka keliru? Disebabkan mereka kata, kita ni cuma cara je, ibadat je berbeza. Dari segi Tuhan, Tuhan tu juga. Dia orang pun bersemangat memanggil Tuhan juga. Kalau tanya orang Kristian, orang Kristian pun nak mengesahkan Tuhan juga. Cuma cara dia berbeza. Tanya orang Buddha, tanya, mereka kata, nampaknya macam lebih kurang lah barangkali cara kot. Ada orang kata, kenapa dia keliru? Kerana dia tak faham kepada pembahagian tauhid. Kita kata yang mana hang tengok daripada percaya tu, itu baru bahagian yang pertama, dinamakan dengan tauhid apa? Tauhid dulu. Kerana fitrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala bekalkan di dalam jiwa insan, dia memang percaya Tuhan wujud. Melainkan orang-orang yang syad, orang-orang yang lain, yang pelik pada orang, seperti Fir'aun. Fir'aun kata, ma'alimtu lakum ila min ilahin ghairi. Aku tak tahu ada untuk kamu Tuhan lain daripada aku. Fir'aun je. Kalau nak ada pelik sikit payah pin. Fir'aun saja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan ayah pin mengaku Tuhan. Ini saja. Dan adalah 2-3 orang lagi yang main zaman moden ini. Kononnya dia percaya kepada alam ni jadi dengan semula jadinya. Berhasil daripada tindak balas itu, tindak balas ini, jadilah bumi yang tersusun, teratur. Akan mana pun tak boleh fikir. Bagaimana teraturnya darah, hormon yang ada dalam manusia, sel yang ada dalam darah, kadar kepanasan, kadar oksigen, kadar hidrogen, semua benda ni, neutron, proton, ajaib. Mustahil benda ni adalah hasil daripada secara kebetulan terjadi. Mustahil. Fitrah itu mendesak untuk manusia percaya wujudnya Tuhan. Bagi memenuhi fitrah itu, maka manusia pun ada masuk Hindu, ada masuk Buddha, ada masuk, ikut dan lah yang mana yang dia dan. Pasal apa masuk agama? Tentu kerana dia mencari itu Tuhan. Bukan dia cari Tuhan, dia tahu Tuhan ada. Dia cari jalan bagaimana nak mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu saja. Maka kita bila duduk bersama dengan penganut-penganut agama, kita buat dalam conference untuk mendekatkan semua agama, kita kalau tak faham konsep akidah yang diterangkan oleh para ulama salaf, maka kita akan keheranan. Kita kata, orang Kristian pun tak apa jauh juga. Orang Buddha pun dengar dia cakap pun sedap juga Pak Tuhan ni. Dia pun kira iman kuat semua dia memang sandang kat Tuhan nak cakap apa pun. Ini Tuhan punya mau, Tuhan nak daripada kita. Semua cantik-cantik. Kita kata, ya, bahagian itu dinamakan dengan tauhid rububiyah. Kita tak keliru dalam hal itu. Tapi kalau mereka yang keliru ialah mereka yang membilang-bilang tauhid dengan menyatakan kemuncak kepada tauhid itu mempercayai wujudnya Tuhan, seperti mana ahli-ahli ilmu kalam. Dalam ilmu kalam, nanti kita akan sampai bahasan dia kuliah yang akan datang. Cuma saja dalam ilmu kalam, kalau kita tengok kitab-kitab ilmu kalam, ataupun dulu-dulu kadang orang bahas tentang tauhid ni, pusing dia nak pergi pada satu benda saja. Allah Ta'ala ni ada.
Itu saja poinnya. Apa bukti adanya Allah Ta'ala kan? Adanya alam ini. Kerana mustahil lah bagi setiap yang ada, tidak ada baginya pencipta. Sebab tu bila ramai dah, semua yang ada kena ada pencipta. Kena mustahil ya. Allah Ta'ala yang ada, siapa pencipta dah? Kalau semua yang kena ada pencipta, dia tahap tu hang jangan tanya. Kalau barang siapa yang bertanya, lemahlah imannya. Tadi hang yang buat kaedah tu, hang perangkat diri hang lah. Apa hang buat kaedah tu? Makhluk memerlukan khaliq. Bukan semua yang ada perlukan pencipta. Allah tidak memerlukan pencipta. Wal awwal wal akhir. Dia yang awal, dia yang akhir. Tapi kemuncak kepada perbahasan ilmu kalam. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab, walaupun ayatnya berkeadaan dia demikian, berkeadaan dengan kaunuhu basiran, kaunuhu aliman. Dr. Yusuf Qaradawi kata, aku sampai lah tua ni pun aku tak faham lagi. Allah Ta'ala basir wa kaunuhu basiran, alim wa kaunuhu aliman. Berkeadaan dia dalam melihat, berkeadaan dia dalam mendengar, aku tak boleh nak faham sampai sekarang. Kata Qaradawi bantah, apa yang hampa mau? Pasal setengah orang ahli ilmu kalam, dia bila bahas sifat tu dia pening. Terutama mereka tambah pada zaman yang kemudian. Dia duduk tengok macam budak-budak duduk main, kita tengok. Mata duduk tengok, tapi kita tak perasan budak-budak buat apa. Jadi dia pun fikir, lagi Tuhan macam ni pula. Dia prasangka. Dia duduk bandingkan diri dia. Dia kata Tuhan tu melihat, berkeadaan dia dalam melihat. Kerana ada orang melihat tapi tak perasan apa yang dia lihat. Jadi dia pergi tambah lagi satu sifat Tuhan. Jadi Tuhan ni lihat dan dia perasan apa yang dia lihat. Kita kadang orang cakap, dengar. Orang kata apa tadi? Dia kata ada juga orang yang mendengar tapi masa tu dia tak dengar. Jadi dia kata Tuhan itu mendengar, berkeadaan dia tu basiran aliman basiran, kaunuhu aliman kaunuhu basiran. Kita kata yang hang duk fikir Tuhan dengan diri hang tu buat apa? Dia basir, hang tahu dia tengok semua, dia nampak semua. Sudah cukup. Hang tak tahu kias dengan diri hang. Hang memang. Tapi tak payahlah kan. Dah dia ada bahas ni. Tapi kemuncak daripada perbahasan itu menuju kepada satu nukta. Iaitulah mereka ingin membuktikan kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud. Sebab itu perbahasan ilmu kalam boleh tengok panjang. Maka dengan itu menjadi dalillah wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pusing-pusing dia ke situ pergilah. Kita kata sekadar percaya wujud kat acong hang tak payah hujah, tak habaq dengan dalil Quran pun, tak habaq dengan dalil hang pun, tak hang himpun dalil pun, acong memang percaya Allah Ta'ala wujud. Tak nanti amat. Jadi berlaku kekeliruan pahaman terhadap ahli kalam, kata Ibn Taymiyah. Nanti kita akan baca nas Ibn Taymiyah. Karena kata Ibn Taymiyah, mereka sangka yang dikatakan tauhid itu percaya wujudnya Tuhan, maka cukuplah tauhid. Disitulah berlaku kesalahan. Sebenarnya tauhid belum sampai lagi. Tauhid yang dituntut. Maka orang Melayu pun bila dia bahas ilmu kalam dalam fikiran dia, maka berlaku salah faham pada dia. Dia kata, hang nak kata aku tak beriman, aku pun percaya Tuhan ada. Aku pun percaya Allah Ta'ala wujud. Sedangkan kita kata kepercayaan itu baru sama dengan apa? Baru sama dengan ahjab. Orang-orang kufar Quraisy Mekah percaya ada Allah Ta'ala wujud. Percaya. Mereka namakan Kaabah dengan Baitullah. Anak-anak mereka macam bapa Nabi kita Abdullah, hamba Allah. Kesemua ini suatu pembuktian bahawasanya secara majoriti manusia percaya tentang kewujudan Allah. Dan Allah Ta'ala saja yang maha berkuasa dalam mentadbir alam. Tak ada 2-3 tangan, tak ada. Kalaulah ada agama bongok mana mai, dia kata Tuhan 3 sebenarnya.
Saya ingat, ada orang agama, dia mungkin jelmaan tu dia kata 3, tapi Tuhan tetap 1. Dia syirik pada jelmaan itu. Maka dengan itu kita kata tauhid bahagian itu dinamakan dengan tauhid apa? Tauhid ini adalah tauhid rububiyah. Tauhid inilah sebenarnya yang kita tengok ramai orang ada dan ramai orang beragama kerana asas pada tauhid. Tetapi sepatutnya kalau dia ada tauhid ni, dia mesti meneruskan dengan tauhid yang berikutnya yang dinamakan dengan tauhid uluhiyah. Secara ringkas bermaksud beriktikad dengan sepenuhnya tanpa sebarang keraguan bahawa Allah adalah ilah, Tuhan yang diabdikan diri, yang sebenar, mengesakannya di dalam ibadah. Yang ni yang menjadi masalah pada orang lain. Apa kata huraian dia? Tauhid uluhiyah dibina di atas keikhlasan ibadah hanya untuk Allah semata. Seorang mukmin hanya beribadah kepada Allah, hanya memutlakkan cinta, takut, harapan, doa, tawakal, ketaatan, kepatuhan dan segalanya, dan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagian inilah yang mereka tak ada. Betul tak? Bahagian inilah yang Acong tak ada. Acong walaupun dia percaya Allah Ta'ala berkuasa, tapi ketika mengabdikan diri kepada Allah, dia syirik. Kalau Ahmad, kalau Awang percaya Allah Ta'ala Maha berkuasa, tapi dia juga mensyirikkan Allah dalam ibadat, dia sebenarnya tidak Islam ataupun tidak mukmin, kerana tidak masuk dalam daerah tauhid yang diseru kepadanya oleh para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Tauhid ini. Ibadat ni apa? Ibadah ni apa? Terbaik, paling cantik apa yang Ibnu Taimiyah sebut. Ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yarda min al-aqwal wal a'mal al-batinah wal zahirah. Ismun jami', satu nama yang merangkumi setiap apa yang Tuhan suka dan Tuhan Allah Ta'ala suka dan Allah Ta'ala redha, sama ada daripada perkataan, perbuatan yang zahir dan batin. Apa saja yang Tuhan suka, ibadat. Bila kata kita saya nak beribadat, artinya saya nak buat perbuatan yang Allah redha dan Allah suka. Itu maksud nak beribadat. Artinya kalau kita sedekah, ibadah. Kita senyum ke orang kerana Allah Ta'ala, kita tahu bila senyum Allah Ta'ala suka manis muka dengan orang mukmin. Ibadah tidak? Ibadah. Cuma apabila kita sebut perkataan ibadah, dia mesti ada beberapa unsur dalam ibadah. Ibadah mesti mengandungi maksud cinta dan tunduk. Maksud al-hub, cinta pada Allah. Wal khudu' dan tunduk kepada Allah. Wal dhul, tunduk kepada Allah. Siapa yang kita cinta dan tunduk, dia Tuhan kita. Ke anak kita cinta, tapi kita bukan tunduk sepenuhnya kepada dia. Betul tak? Adakah bos kita tunduk, kita patuh dia, tapi kita cinta? Kadang-kadang kita tak cinta. Kalau cinta pun tak mutlak. Kat bini kita cinta, kadang-kadang kita tunduk, tapi tak macam kita tunduk yang mutlak. Tapi kalau satu orang cinta pada satu orang dan tunduk sepenuhnya, maksud tunduk sepenuhnya, cinta sepenuhnya, tunduk sepenuhnya, apa saja yang pun tu kata dia tunduk, tentu Tuhannya. Adakah orang buat macam tu pada bini dia? Makalik ada apa? Cinta sepenuh pada bini dan tunduk sepenuhnya pada bini. Tak ada lah kan? TV tu bukan main kata, bukan takut bini, taksub bini. Sebab itu kalau kita tunduk kepada Allah Azza wa Jal, tapi kita tak cinta dia, kita salat tapi kita tak suka,
Tuhan pun sampai 5 kali suruh sehari. Tak buat suruh nak tahu. Hati merasa tak ibadah. Bagaimana? Tidak ada hub. Tadi kita cinta je Tuhan. Aku cinta kat Tuhan. Tapi tak mau tunduk. Pasal apa? Han semayang lebih Aku cinta tahu tak? Aku ni Allah Ta'ala. Aku tak boleh nak gambar cinta dah. Betul? Tu aku semayang subuh 7 rakaat. Pasal apa? Aku cinta. Hang cinta tapi hang tidak tunduk. Saya tak cerita. Tak kita nak pergi pada bapak sufi. Di mana mereka duduk? Maka manusia ni kalau dia cinta, dia tidak sertai dengan tunduk dan patuh. Dia tidak ibadah. Sebab tu kalau buat 2 rakaat, macam buat 2 rakaat. Aku cinta Allah. Dia kata 2. Aku tak berani langgar dah. Apa yang terkandung dalam makna hubb ini? Iaitu seperti mana kita sebut pertama, dia terkandung makna al-mahabbah. Kasih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mahabbah saja tak cukup. Al-mahabbah dalam berarti kita kata tadi. Orang sufi, bukan semua sufi lah. Ada sahabat yang nama sufi ni. Bukan kawan. Orang sufi yang melampaui batas. Kalau tak melampaui batas, tak apa. Orang sufi yang melampaui batas. Bila dia rasa dia syok, dia kuat ibadat, dia rasa dia cinta, dia rasa dia nak buat ibadat, dia tak berfikir aturan Tuhan. Dia ni kita kata ada apa? Cinta tapi tak ada tunduk. Dia kira nak guna kepala dia sendiri. Sebab tu kita kata hang buat ibadat apa? Tak penting lah, macam betul tak betul pun. Yang penting aku ni ikhlas. Tu. Itu dia jadi kesufian ni. Sebab tu dia kalau nak keluarkan daripada daerah ni kata hang tak boleh syok saja dalam ibadat ni. Hang cinta tu alhamdulillah, memang kita kena cinta Allah Ta'ala. Tapi hang kena tunduk kepada dia. Kau kena tunduk kepada dia. Bagaimana kau kena tunduk kepada dia? Kena buat ibadah itu melalui cara yang dia mau. Sebab tu bila kata tunduk ni, tunduk dengan merendah diri kepadanya, tunduk dengan jalan yang dia tunjuk sahaja. Tunduk kepada kebesarannya, tunduk, tanda tunduk pada kebesarannya dengan jalan yang dia mahu. Orang pergi majlis raja-raja, majlis kadang-kadang dia ada peraturan dia. Kalau kita buat peraturan sendiri, barangkali dia tak setuju, dia marah. Dia kata dah ada peraturan dah. Dia kata tak apalah, yang penting saya ikhlas kat tunggu sudah. Pipi jumpa dia tepuk belakang dia. Tunggu bapak. Kita dia ni saya tunggu, Allah sayang kat tunggu, dia tak boleh cerita lah. Semua lihat lah. Hang siapa dia ni? Tu dia marah. Dia ni kau ajak tak patut raja kata kat saya, kau ajak saya ni sayang kat raja ni. Kan? Orang biasa saja, bukan ada apa raja tu pun. Tapi dia mau orang ikut peraturan dia dalam hormat kepada dia. Orang duduk dalam tentera, bos tentera, tabik, kita pipih. Saya macam. Dia mungkin tak setuju kita. Dia kata, saya sayang kat bos, bos jangan buat macam ni saja. Dia tahan kena ikut peraturan. Aku buat peraturan ni, peraturan ni dah ada. Manusia bila masuk ke dalam ibadah, aku ni bila rokok ni rasa syok pun, rasa dekan. Aku nak berokok 2 kali ni. Orang kata dia mana boleh? Ni semayang gerhana boleh 2 kali. Ataupun dia sujud, Allah Akbar, apa dia sujud. Pasal apa yang sujud ni? Aku macam berokok, tak apa zuk nak, tak apa zuk. Baca macam dia, tapi masa sujud aku rasa tu aku kira pas takbir tu ihram kena sujud. Kita tak boleh abang macam tu sebenarnya. Aku kelas lah. Aku tak tahu nak cerita orang. Hang hanya ada cinta, hang tidak ada tunduk. Al-hubb wal khudu'. Hendaklah cinta dan tunduk. Jika sesiapa ada cinta dan tidak berserta tunduk, dia jadi seperti sebahagian aliran kesufian yang ghulu, yang melampaui batas. Berikutnya hendaklah ada ar-raja.
Raja, bukan rojak. Apa rojak? Ini sahabat-sahabat ustaz-ustaz UAE. Rojak apa? Harapan. Mesti ada harapan kepada Allah. Harap tak ada. Bila adanya harapan, adanya doa, adanya istighfar. Jadi tak istighfar kepada Allah, doa kepada Allah, maka sesiapa yang berdoa kepada selain daripada Allah, ia syirik. Kerana harapan hanya diletakkan kepada Allah Azza wa Jalla. Istighfar hanya kepada Allah. Dan mengharapkan syurga daripada Allah, milik Allah Azza wa Jalla. Ini pun kena jelas. Sesiapa yang ada harap saja, tak ada cinta, dan tak ada satu lagi, yang berikutnya khauf, takut, dia jadi macam golongan Murji'ah. Dalam satu aliran Islam dinamakan satu aliran pemikiran Irja' ataupun aliran Murji'ah, yang kata iman adalah yakin dengan hati, amalan tak menjadi tuntutan iman. Murji'ah. Nak beramal tak beramal punya pasal. Murji'ah ni muncul sejak zaman akhir-akhir zaman Ibnu Umar sudah ada Murji'ah. Apa Murji'ah buat? Murji'ah kata siapa yang beriman tu kita kira masuk syurga lah. Beriman kan? Kita kata kalau sekadar main harap saja tanpa melihat kepada soal yang lain, dia jadi macam Murji'ah tu. Dan ramai juga kita zaman sekarang, dia apabila tak faham konsep ini, dia jadi pemikiran Murji'ah. Betul tak? Kita suruh sebut tu ramai orang. Saya ni nampak ya tahu iman saya. Mana tuan tahu? Saya beriman lah, insyaAllah lah, masuk syurga kita ni. Dan mereka pakai main harap dia. Mereka tak beramal, tak payah hidupkan cinta. Sebab tu saya tak apalah, orang Islam ni mana-mana pun, kau mana pun lah kali masuk syurga. Dia hanya harap. Satu lagi, tadi ada berapa dah yang perlu? Cinta, gimana? Harap. Yang ketiga, al-khawf. Mesti takut. Mesti takut. Siapa yang ada dua ni tak ada takut, dia jadi macam tadi, dia cinta pada Allah Ta'ala, dia kira apa-apa orang masuk syurga. Tuan-tuan, insyaAllah tuan-tuan, siapa yang beramal masjid masuk syurga. Siapa buang tak cicak dalam masjid, 3 mahligai di syurga. Siapa amal masjid duduk beberapa hari, 4 mahligai di syurga. Habis dia lelong. Dia hanya ada apa? Harap. Dia kena ada satu lagi, al-khawf, takut. Kerana Tuhan itu, ia bukan saja menjanjikan syurga, ia juga menjanjikan neraka. Ia bukan saja memberi, ia juga boleh bertindak, membalas orang-orang yang menderakainya. Maka dengan itu menggabungkan 3 unsur ni, maka satu orang kena ada khauf, kena ada takut pada Allah. Kalau seorang hamba Allah hanya ada khauf kepada dia, takut je ada kat dia, 2 lagi tak ada, dia jadi apa? Dia jadi apa? Dia jadi khawarij. Khawarij kira sikit-sikit masuk, sikit-sikit masuk neraka, sikit-sikit masuk neraka. Kita pun berceramah orang masuk neraka, masuk neraka. Syurga tak ada langsung lah. Itu pun tak kena. Kata Buya Hamka dalam ceramah dia, maksud dari ceramah kita ni janganlah asyik-asyik kita masuk neraka, masuk neraka. Jangan macam tu iman katanya. Ada syurga, ada neraka, ada kasih sayang Allah, ada istighfar, ada keampunan. Kalau dia main takut saja, dia tak ada harap. Macam apa? Manusia yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tak harap apa-apa pada Allah, main takut. Sama macam satu orang di hadapan seorang sultan.
yang zalim. Dia takut kat sultan. Tadi tak ada apa-apa harapan dia pada sultan. Betul tak? Kalau boleh dia nak lari pada sultan. Tapi orang Islam takut pada Allah. Lebih orang beriman. Lebih dia takut. Lebih dia hampirkan diri kepada Allah. Berbeza dengan kita takut benda lain. Lebih kita takut. Lebih kita jauhkan diri. Tapi iman kepada Allah satu keajaiban. Bila manusia itu berdoa. Kadang-kadang dia menangis. Kita pun tak tahu apa yang menyebabkan dia menangis. Kadang-kadang dia menangis kerana takut. Betul tak? Lu baca ayat Quran, nangis kerana takut. Tentang apa? Kadang-kadang kita tak takut. Kita menangis kerana harap. Betul tak? Lalu ayat syurga. Subhanallah. Terusik hati kita. Menangis kita dengar tentang kelebihan syurga. Lalu berhubung dengan kebesaran Allah. Menangis kita kerana mahabbah. Kerana cinta kepadanya. Kadang-kadang kita menangis pada Allah kerana cinta padanya. Kerana dengar tentang kebesarannya. Rindukan kepada zatnya. Kadang-kadang kita menangis kerana rindukan syurganya. Itu raja. Kadang-kadang kita menangis kerana takut ke nerakanya. Itu apa? Khauf. Itu khauf. Maka berkumpullah unsur-unsur ini di dalam tauhid uluhiyah. Berhimpunlah unsur-unsur ini di dalam tauhid uluhiyah. Maka dikenali tauhid uluhiyah ini juga dengan tauhidul ibadah. Tauhid ibadah. Kerana dia adalah kemuncak kepada tujuan kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kerana tauhid inilah juga diutuskannya para rasul datang satu persatu kepada manusia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah Ta'ala menyatakan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibu taghut. Sesungguhnya kami utuskan bagi setiap umat rasul. Bukan seorang rasul bagi tahu Tuhan ada, Tuhan ada. Kebanyakan manusia datang an ya'budullah. Hendaklah mereka itu mengabdikan diri kepada Allah. Tauhid mana? Uluhiyah. Bukan sekadar tahu Tuhan ada. Dia dah tahu dah Tuhan ada. Tapi mengabdikan diri kepada Allah. Jangan mensyirikkannya dalam ibadah. Dan menjauhi daripada taghut. Dan ibadah ni banyak. Salat. Ibadat. Puasa ibadat. Sebab tu orang kadang-kadang tak ada apa. Cuk bomoh suruh puasa 3 hari saya puasa. Syirik dia tak? Dia kata tak ada, bukan saya sujud, bukan saya puasa ya. Puasa itu adalah ibadat. Bercakap benar, menunaikan amanah, berbuat baik kepada dua ibu bapa, menghubungkan silaturahim, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar, berperang menghadapi golongan kafir dan munafik, kesian kepada manusia, kesian kepada haiwan, anak-anak yatim, ibnu sabil, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, semua itu adalah ibadah. Kalau semua itu dibuat di atas nama selain daripada Allah Azza wa Jal, membawa kepada maksud menyelewengnya tauhid uluhiyah. Maka sebab tu siapa-siapa yang pergi kata wahai wali, wahai apa, kita kata dia syirik. Siapa yang sembelih pada selain daripada Allah Ta'ala, kita kata dia syirik. Tapi malangnya, alhamdulillah Malaysia ni kurang. Malangnya macam kita tahu, banyak negeri kubur-kubur para wali ini menjadi tempat untuk orang pergi minta. Di Indonesia cukup banyak. Wali Songo lah apa. Bila satu orang pergi dan memanggil dia, wahai Wali Songo, sembuhlah anak saya yang demam. Dia kata, saya bukan sembah dia, saya minta tolong kat dia. Kita kata doa adalah
Ibadah. Doa itu bahagian daripada tauhid ulu. Dia mencacatkan tauhid uluhiyah. Itulah yang kita tengok Pulau Besar Melaka macam-macam tempat. Sebab tu setengah orang kadang-kadang kita pergi, orang kata kita bukan kita setuju semua, tapi katanya apa yang Arab Saudi buat tu betul sebenarnya. Orang India kalau pergi, ya Rasulullah, dia nanti tampak tangan dia kata, ilallah, ud'u ilallah, ud'u Allah, minta kepada Allah. Karena manusia ni bila dia pergi tempatnya tu, dia macam tergamam, kagum tak tentu-kalu. Lalu dia lupa kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dia minta kepada Tuhan punya kubur. Sebab tu dalam agama dia larang kita daripada binaan di atas kubur. Kerana binaan di atas kubur itu akan membawa manusia kepada membesarkan lama-kelamaan, sikit demi sikit, sikit demi sikit. Rasulullah SAW larang benar dalam banyak perkara. Dan mereka ini, bila orang tanya, orang kata kat dia kata, biarlah, kita ni bukanlah sembah benda tu. Mereka ni wali-wali, mereka dekat dengan Allah, kita ni jauh. Wali-wali ni tak mati. Walaupun mereka mati, roh mereka tak mati, dia kata. Jadi kita duduk berhubung dengan mereka, suruh mereka minta. Jadi kita minta kat mereka minta kat Tuhan. Jadi Tuhan bagi kat kita. Mereka jadi orang tengah. Al-Quran jelaskan hakikat ini dalam banyak tempat, antaranya dalam surah Az-Zumar ayat 3 Allah menyebut, ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Maksudnya, ketahuilah sesungguhnya bagi agama Allah itulah agama yang bersih, dan orang-orang yang menyeru selain daripada Allah daripada min dunihi awliya, pelindung-pelindung selain daripada Allah, mereka kata kami tak sembah wali-wali itu, tetapi illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, tetapi untuk menjadikan, menyebabkan, membawa supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah kata, Allah yang menghukum di antara apa yang mereka persisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta lagi kufur. Maka ini adalah tauhid yang mesti kita bersihkan. Apa hubungan antara dua tauhid ini? Cuba kita lihat. Di dalam tauhid ini terkandungnya segala tauhid-tauhid yang lain, yaitu ar-rububiyah dan al-asma' was-sifat. Sesiapa yang mengakui tauhid ini berarti dia mengakui dua tauhid yang lain. Namun jika seorang mengakui dua tauhid yang lain, belum tentu dia mengakui dan memenuhi tauhid ini. Justru itu ada yang beriman dengan Allah dan kekuasaannya yang merupakan tuntutan tauhid rububiyah, tetapi tidak beribadah kepadanya ataupun mensyirikkannya Ada bab cakap, mana nak sebutlah kuliah. Tapi di Malaysia ni ada ahli falsafah hebat, bab ketuhanan dia punya ahli falsafah. Orang kata sekali berfikir peluh basah baju. Orang lain hangat pun peluh, dia fikir peluh dah, punya hebat dia fikir. Tapi semua yang dia bincang, Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini, hanya sampai kepada tauhid rububiyah sahaja. Tak membawa dia kepada uluhiyah, membesarkan Allah Azza wa Jalla. Dan ramai ada orang yang macam tu, tetapi dalam ibadah akhirnya dia mensyirikkan Allah. Doa pada selain daripada Allah Ta'ala, bukan dia tak tahu Allah Ta'ala Maha Besar. Dan ini yang berlaku kepada kebanyakan masyarakat apabila mereka tidak faham tauhid.
Sebab apa mereka tak faham tauhid uluhiyah? Sebab yang tadi saya sebut. Saya nak baca sikit apa kata Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, fa inna 'amatal mutakallimin alladhina yuqarriruna at-tauhid fi kutubil kalam wan nadri ghayatuhum an yaj'alu at-tauhid thalathata anwa'. Sesungguhnya kebanyakan ahli-ahli ilmu kalam, ada bahas berkeadaan dia jisim jirim dia kata, yang mana yang mengakui tauhid di dalam kitab-kitab kalam mereka, kemuncaknya mereka menjadikan tauhid ni pada 3. Hak ni lah dia bawa. Yang inilah yang masuk dalam fikiran kadang-kadang tu. Yang kita sebut di masjid mungkin orang marah. Kita kata sebab naknya tuan-tuan belajar alhamdulillah lah, tapi tuan-tuan tak belajar tauhid. Sabar Allah lah. Apa hukuman? Hukuman dan Umar yang cadang betul, bunuh. Kita khianat lah, pengkhianatan besar, strategi ketenteraan. Nabi dan tabiat baginda pun bila bersiap satu tentera, baginda tak bagi tahu tau tentera ni nak pergi mana. Sebab hati pun dia tak pasti, dia agak lah. Nabi hanya bagi tahu kepada kepala-kepala besar saja. Itu strategi Nabi dari dulu. Pergerakan tentera hanya akan diketahui kemudian. Masa bersiap tu orang tak tahu. Kemudian dia kata, Umar kata, ya Rasulullah, qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin fada'ni fa'adrib unuqah. Wahai Rasulullah, biar. Sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan orang mukmin, biar aku pancung kepala dia. Tapi susah juga kes hatib ni. Pasal hatib ni apa? Ahli Badar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma hamalaka ala ma sana'. Nabi kata, wahai hatib, apa yang telah menyebabkan engkau buat demikian? Nabi tanya dah, apa yang menyebabkan kau buat demikian? Qala Hatib, wallahi ma bi an la akuna mu'minan billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Aradtu an takuna li 'inda al-qaum yadun yadfa'u Allah biha an ahli wa mali wa laysa ahadun min ashabika illa lahu hunaka min 'ashirati man yadfa'u Allah bihi an ahlihi wa mali. Kata, wahai Rasulullah, aku ni tak pernah pun nak berniat nak mengkhianati Allah dan Rasulnya sejak aku beriman. Kecuali aku dengan tujuan supaya surat ni bolehlah Allah jadikan dia dapat menyelamatkan kaum keluarga aku. Semua sahabat-sahabat engkau ni wahai Rasulullah, di Mekah sana mereka ada orang yang dapat menjaga kaum keluarga mereka. Aku ni orang luar. Dan sebenarnya riwayat ini kata, aku ni orang luar datang ke Mekah. Kalau mari kau kita serang Mekah, orang lain semua walau sorok kan, jaga pelihara dia punya anak isteri dia dengan adik-beradik dia yang ada sana, kaum kerabat dia yang ada sana. Aku siapalah nak lindung anak isteri aku. Jadi aku hantar surat. Mudah-mudahan mereka terima kasih kat suratku ini, mereka lindung anak isteri aku masa peperangan nanti. Itu tujuan dia. Dan dia kata kalau Allah dan Rasul mau menang. Tak nanti orang dengan surat ni. Faqala sadaqa wa la taqulu lahu illa khairan. Nabi kata benar. Betul. Janganlah kamu cakap kepada dia melainkan yang baik. Qala Umar, innahu qad khana Allah wa rasulahu. Innahu qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin fad'ni fal adrib unuqah. Wahai Rasulullah, dia khianatkan Allah dan Rasulnya dan orang mukmin, biar aku potong pancung tengkok. Faqala, Nabi kata, alaysa min ahli Badar? Nabi kata, tidakkah dia di kalangan ahli Badar? Faqala la'alla Allah ittala'a ala ahli Badri. Faqala i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah aw qad ghafartu lakum. Allah tengok pada ahli Badar, Allah kata, buatlah apa yang kamu suka, wajib untuk kamu syurga, aku telah ampunkan.
Dia kata, dalam hadis kata, fadama'an aina Umar, maka menangislah mata Umar. Umar bila dengar Nabi kata itu, dia menangis. Hadis ni di samping ia menceritakan tentang kelebihan ahli Badar, hadis ini di riwayat Bukhari ini dan Muslim, hadis ini menceritakan juga tentang bahawasanya Rasulullah SAW tak hukum Hatib bin Abi Balta'ah, walaupun kesalahannya ialah kesalahan yang boleh dibawa pada hukuman mati, sepatutnya kerana Nabi meraihkan latar belakang Hatib. Ulama-ulama bila sebut hadis ini, kita sebut juga bahawasanya sebab tu Nabi dia tak gopoh nak hukum, melainkan dia kena tahu latar. Kadang-kadang satu orang buat silap, kita kalau tengok pada kesilapan tu, dia ni mau patut kena. Tapi bila kita tanya dia, adanya keadaan-keadaan tertentu mungkin dia salah faham, kan? Sebab tu tuan-tuan, saya, tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, jangan dengar orang hak kita nak musuhi ni melalui mulut orang lain. Terutama bila dia sahabat kita, orang ni sahabat baik kita, orang lain cerita kita dengar tu nak ketahui. Padahal kalau kita tanya sahabat tu sendiri, dia kata sebenarnya cerita tu bukan macam tu. Dan banyak sejarah hidup kita ni macam tu je. Dah. Banyak orang yang kita telah musuhi ni, sahabat-sahabat baik kita, ataupun orang yang rapat dengan kita, hanya disebabkan salah faham, kerana kita tidak memahami latar peristiwa, yang mana peristiwa tu kita marah pada dia. Maka pahami latar peristiwa, apa di sebalik peristiwa. Maka sebab itu sebelum kita nak hukum satu benda itu sebagai mungkar, kerana dia ni ahli mungkar dan ahli maksiat, kita faham pasal apa benda ni berlaku. Tiba-tiba sahabat kita ni telah buat satu aktiviti yang kita ingat dia sunnah kita, tiba-tiba menyertai aktiviti mungkar, tapi aktiviti bid'ah, kita jahannam lah. Sunnah elok pergi jadi ahli bid'ah. Ramai kita pun tak mau bagi, jangan panggil dah dia ahli bid'ah. Bila kita tanya dia sendiri, mungkin dia cerita benda lain. Sebenarnya kejadiannya begini. Ketika tu kalau aku tak terlibat, dia punya bahaya dia begini. Aku terpaksa. Jadi kita kena dengan, maka dia dalam ma'ruf dan nahi anil munkar, jangan cepat menghukum sebelum mengetahui latar belakang. Yang berikutnya hendaklah menimbang ketika kita nak bertindak suruh ma'ruf dan nahi munkar itu, kita hendaklah menimbang sejauh mana kalau kita buat yang ni munkar, kesan baik dia bagaimana, kesan buruk dia bagaimana. Menimbang antara maslahah dan mafsadah, sejauh mana kebaikan dan sejauh mana kerosakan. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut khiyaru a'immatikum alladhi tuhibbunahum wa yuhibbunakum, sebaik-baik pemimpin kamu ialah yang mana kamu sayangkan mereka, mereka sayangkan kamu. Yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim, kamu doa kepada mereka, mereka doa kepada kamu. Wa syiraru a'immatikum alladhi tubghidunahum wa yubghidunakum, seburuk-buruk pemimpin kamu ialah pemimpin yang kamu meluat kat mereka, mereka meluat pada kamu. Kamu bencikan mereka, mereka bencikan kamu. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu. Qila ya Rasulullah afala nunabiduhum bis-sayf, wahai Rasulullah, tidakkah boleh kami perangi pemimpin hak jenis ni dengan pedang? Kerja duk laknat rakyat ya. Semua orang meluat kat dia, kita perang bang dia dengan pedang. Faqala la, Nabi kata tidak, ma aqamu fikumus salat, selagi mana mereka itu mendirikan salat. Sebab apa? Pada Nabi kata wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu fa akrahu amalahu wa la tanzi'u yadan min ta'ah. Bila kamu tengok daripada pemimpin-pemimpin kamu benda yang kamu tak suka, bencikanlah kejahatan dia, jangan kamu cabut tangan daripada ketaatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pasal apa dia tak lagi? Ni sahabat saya, pasal tak lagi? Kerana mafsadah lebih banyak daripada masalah. Kadang-kadang kita fikir dari segi semangat, kalau boleh sebab ada peluru bubuh, tabak bagi cerah berhabis. Kalau sungguh kita boleh bagi cerah berhabis, tabak cerah tu tak habis lah, kita yang habis.
Sebab tu pemerintah, syarat dia nak jadi pemerintah, dia dah syurga. Dia ada apa? Kekuatan ketenteraan. Tidak ada jadi pemerintah. Orang di Algeria telah rasai bahawasanya dengan rakyat keluar sebagaikan lautan menyokong gerakan Islam ni, tak tumbang gerakan Islam. Bila pemerintah mereka bantah, akhirnya mereka mengambil tindakan dengan memerangi pemerintah. Maka keluar beramai-ramai ke jalan raya membawa senjata. Yang mana mampu senjata, yang lain keluar saja. Berlaku peperangan antara pemerintah dan rakyat yang memakan masa bertahun-tahun. Menumpahkan darah berpuluh-puluh ribu orang. Tak ada kerajaan Islam yang ditegak. Dan tak ada kerajaan aman. Habislah masjid untuk dimakmur. Rosaklah orang ramai. Dirogol wanita. Mati orang-orang yang tak berdosa. Dibunuh anak-anak. Demikian baginda melarang. Mu'jizat Nabi. Padahal kalau mereka sabar, tu mungkin yang mereka tak dapat tu hukum hudud yang tak berjalan, ataupun maksiat yang banyak, mungkar yang banyak, ataupun penyelewengan harta. Tapi bila mereka keluar, penyelewengan nyawa, pembunuhan secara berluasa, tidak aman, dihalang orang ramai memasuki masjid. Maka dengan itu para ulama menghalang hal ini, sehalang sejelas-jelasnya. Ibnu Taimiyah kata, golongan kedua yang hanya hendak menyuruh kepada ma'ruf dan melarang mungkar, sama ada dengan lidah atau dengan tangan, tanpa memiliki fik, kesantunan dan kesabaran, dan penilaian apa yang memberi kebaikan dan apa yang tidak, apa yang dia mampu dan tidak. Lalu dia melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan menyangka dia telah melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul, padahal dia melanggar batasan Allah. Kita kena jaga. Kita duk sangka bila kita pergi duk buat amal suruh mungkar, apa? Suruh ma'ruf cegah mungkar ni kita buat ibadat. Sebenarnya kita buat mungkar yang baru. Katanya, aku telah mengatakan mengenai hukum memerangi para pemerintah di berbagai tempat. Kesimpulannya di semua tempat itu, kaedah umumnya apabila bertentangan atau bertembung antara kemaslahatan, yakni kebaikan dan kerosakan, atau kebaikan dan keburukan, maka wajib ditarjih yang lebih rajih antara keduanya. Sesungguhnya amal ma'ruf dan nahi mungkar sekalipun mengandungi tujuan menghasilkan kebaikan dan menolak kerosakan, namun mesti dilihat kepada yang bertembung dengannya. Jika ia menyebabkan kehilangan kemaslahatan atau membawa kerosakan yang lebih besar, maka tidak lagi disuruh oleh syarak. Bahkan ia menjadi haram sekiranya kerosakan yang melebihi kemaslahatan. Namun ukuran kemaslahatan dan kerosakan hendaklah dengan timbangan syariat. Kita boleh duk dakwah elok. Kita boleh duduk kuliah di satu masjid umpamanya. Satu hari anak buah kita, kadang kita buat contoh kan, kampung tu semua tak faham. Kita nak naik khutbah, dia mesti ada upacara serah tungkat. Dia ada dua orang anak. Kita larang upacara serah tungkat, dia tak bagi kita khutbah. Kalau kita nak khutbah juga, kita kena ambil upacara serah tungkat. Antara dua tu untuk sementara waktu yang mana lebih maslahah? Kalau kita lawan upacara serah tungkat tu, orang kampung tu semua tak tahu apa nak jelas, tak ada mikrofon. Boleh habang kat 3-4 orang tu tak mau dengar lah. Betul tak? Tapi kalau kita naik pergi atas mimbar dulu, agak lama kita duduk terang-terang kat mereka. Lama-lama dengan serah tungkat tu pun habis. Maka maslahah. Tapi kita tak terlibat dalam bicara-bicara tu. Kalau orang kita pergi suruh buat tu, kita tak buat. Dia yang buat. Kita kalau pergi bangkang kunuri arwah secara terbuka, daripada kunuri arwah kita bertonton berhenti tuan. Yang ni Nabi tak suruh. Marah tak? Habis yang kita mampu lah. Kita tak pergi ya. Kita tak pergi. Tapi janganlah kerana nak dakwah kita pergi jadi tekong. Itu kita pula jadi kepala. Cuma kita dengan keadaan kita benci benda ni dengan hati kita. Kita tak buat. Kata Ibnu Jauzi, apa yang dibenarkan mengenai amal ma'ruf dan nahi mungkar terhadap pemerintah ialah memberitahu, ta'rif, yakni nasihat, dan ta'rif, yakni memberitahu dan nasihat.
Adapun perkataan keras, wahai yang zalim. Kita pergi jumpa YB lalu. Wahai wabi yang zalim. Boleh? Kalau benda tu boleh beri kesan yang positif, dia pun Masya Allah. Dengar kita kata Astaghfirullahaladzim, nangis dah. Saya tak buat dengan dia. Kalau sungguhnya tu boleh. Ulama-ulama dulu buat. Imam Syafi'i bila dia kenal Harun Ar-Rasyid tangkap dah, dia balas nasihat kat Harun Ar-Rasyid, nangis Harun Ar-Rasyid. Dan ramai para ulama dulu hebat kalau kita mampu lah. Tapi kalau kita kata wahai yang zalim, dia balas dengan balasan yang merugikan banyak, habis aktiviti dakwah kita ditutup. Kita tak ada kata dia wahai yang zalim, wahai yang tidak takut kepada Allah, sekiranya itu menggerakkan fitnah dan keburukan akan terkena orang lain, maka tidak harus. Jika ia tidak bimbang melainkan hanya akan kena dirinya, maka itu harus pada jumhur ulama. Kalau kita tak buat puan, kata-kata tak apa, dia akan nak marah. Sebab aku kata siapa, dia katok berlaku, jangan aku sabar. Tak apa. Tak apa. Tapi kalau kita ni, orang tahu. Kata orang tahu, kita ni Syekh Wahab kita lah, dia terlibat banyak dengan aktiviti Syekh Qasim, terlibat banyak sini. Dia kata itu benda pada suatu tempat yang dia anggap kalau dia kata backfire dan nanti main kepada semua gerakan dakwah. Kalau itu, maka dia tak boleh kata. Kata Ibnu Jauzi. Kalau dia rasa dia tak apa, dia Lone Ranger, seorang-seorang kan. Kalau kata apa, wah habis sangat orang tangkap, ketok lah dah. Orang tak kaitkan dia dengan lain, tak apa. Kalau kait tu, maksudnya kalau kait tu sekadar orang nak marah, tak apalah. Kita bimbang dengan ucapan itu, habis merosakkan rangkaian dakwah yang lain sehingga dakwah tak boleh bergerak. Sekadar dengan dia kata, lepas tu orang pakai kata pada dia dan kepada jemaah dia juga. Itu biasalah. Dakwah ni memang orang kena kata. Tapi yang penting jangan orang bertindak sehingga gerakan dakwah tu tak dapat bergerak. Kata Ibnu Jauzi, aku berpendapat perkara itu dilarang. Ini kerana tujuan amr ma'ruf nahi munkar, untuk menghapuskan munkar. Dengan menggunakan perkataan yang keras menyebabkan pemerintah bertindak melakukan perbuatan munkar. Ini lebih munkar dari munkar yang hendak dihapuskan. Kita sebenarnya kalau kita boleh kata sebenarnya tuan-tuan, kita meminta kepada pihak kerajaan supaya menimbangkan hal ini, kerana ini adalah perkara yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Kerajaan berdengar. Dia kata orang ramai tak perhati kita buat tu. Tiba-tiba kita pergi kata bongok, balul, pekak badak, tak reti. Kepala bapak hang. Apa? Ayo. Cerai. Kita pergi kata yang mana dia bertindak terus membenci benda tu. Dan menganggap fobia menjadi fobia dengan Islam dan dakwah. Menyebabkan benda yang patut boleh diubah, dia terus tak ubah dan dia tokok tambah lagi. Bahkan dia bertindak dengan dia hapuskan. Dulu benda ni, kalau kita ingat, masa tahun era 80-an atau 90-an, dia antara Zohor dengan antara lepas waktu pejabat, lepas Zohor, memang ada sesi yang diberikan untuk pendakwah-pendakwahnya berdakwah di pejabat-pejabat kerajaan. Dapat kesempatan tu, dan kesempatan tu berjaya. Ramai pendakwah yang menyebabkan ramai dan sekitar yang ada kesedaran Islam. Bangkit kita tengok orang pakai tudung, orang pakai apa. Tapi sebahagian daripada yang ada ni, dia ambil kesempatan memaki pemerintah. Bukan kita kata pemerintah betul, tapi dia maki. Akhirnya, kalau pergi tutup kuliah dia saja tak apa, ditutup apa? Ditutup semua. Kawan hak nasihat betul pun tak boleh. Semua cukup. Dia rasa dia dakwah, sebenarnya dia buat munkar. Dan perkara ini mesti kita kena. Bukan artinya kita sokong benda munkar tu, kita tak sokong. Tapi kita jangan buat satu pendekatan yang akhirnya apa? Yang akhirnya memberikan kesan. Kalau kesan negatif itu bermaksud, saya tak maulah dakwah yang orang marah, itu bukan maksud dia. Dakwah mesti orang marah. Tapi maksud jangan kesan tu menyebabkan orang bertindak menokok tambah mungkar yang baru. Mungkar yang baru.
Dan akhirnya sebelum saya buka pada soal jawab, kita tak boleh berkeras dalam masalah ijtihadiyah. Ijtihad ni masalah yang ada 2-3 pandangan. Kita pergi dengar Allahu Akbar, Imam Bayar, Bismillahirrahmanirrahim, Imam kata Subhanallah, Subhanallah, dia jahat. Kita kata dalam kebanyakan, kerana imam-imam dalam hal ini, sehingga Ibn Jauzi, Ibn Qayyim sendiri, dia kata Rasulullah jahat dan sir, walaupun dalam kebanyakan hal baginda adalah sir dalam basmalah. Masa Bukhari mungkin sir dalam basmalah. Kalau tanya kita kata sir dalam basmalah. Oleh kerana hatta Ahmad Syakir dia tahqiq Sunan Tirmizi, dia kata jahat untuk dia hadis. Tapi kita oleh kerana benda tu kita kata ijtihadiyah. Dalil boleh menyokong kedua-dua dia. Dalil boleh menyokong kedua-dua dia. Tetapi kalau perkara tu umpamanya yang lain, burdah atau pakai burdah, tak pakai burdah. Nak muslimah kita pakai burdah, tak pakai burdah, kita tahu mungkar. Kita berkerah, sedangkan benda ni benda ijtihadiyah. Khilafiyah ijtihadiyah yang muktabar, yang mana jumhur majoriti para ulama menyatakan muka tidaklah aurat. Muka tidaklah aurat. Namun kalau masalah tu ternyata pendapat ulama bercanggah dengan nas hadis, ketika itu kita bantah, sekalipun ulama tu bersama nak cakap. Tengok apa kata Ibn Qayyim. Pendapat mereka yang menyebut sesungguhnya masalah khilaf tiada bantahan padanya adalah tidak benar. Ini kerana sesungguhnya bantahan boleh ditujukan kepada pendapat atau fatwa atau amalan. Adapun pendapat sekiranya ia menyalahi sunnah atau ijma' yang dimaklumi, maka wajib membantahnya dengan sepakat ulama. Jika tidak pun menerangkan kelemahan pendapat tersebut dan pencanggahannya dengan dalil yang sama seperti yang membantahnya juga. Yang ni kalau tak pun kita kena terang amalan yang beramal walaupun ada pendapat ulama, tapi dia bercanggah dengan dalil yang lebih kuat. Adapun amalan jika ia menyalahi sunnah atau ijma' wajib dibantah berdasarkan peringkat-peringkat bantahan. Bagaimana mungkin seorang faqih berkata tiada bantahan dalam masalah yang ada perbezaan padanya, sedangkan seluruh fuqaha dari berbagai aliran secara jelas menyatakan terbatalnya hukum zaman seorang hakim apabila ia menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Seluruh fuqaha kata kalau hakim buat satu undang dalam mahkamah, tiba-tiba orang buktikan menyalahi Quran dan Sunnah, batal sekalipun undang telah dijatuhkan. Sekalipun jika ada ulama lain yang mempersetujuinya. Adapun jika dalam masalah tersebut tiada dalil sunnah atau ijma', maka ijtihad mengenainya diizinkan dan tidak dibantah mujtahid dan muqallid yang beramal dengannya. Apa yang menjadi keliru ialah sebab orang yang menyebut kaedah ini menganggap masalah khilaf adalah masalah ijtihad seperti yang dipegang oleh setengah golongan yang tidak memiliki tahqiq dalam ilmu. Jadi hal ini dibantah, dan Asy-Syaukani menyatakan benda yang lebih baik. Kata Asy-Syaukani, ungkapan tiada bantahan dalam masalah khilaf telah menjadi sebesar-besar penghalang pintu amar ma'ruf dan nahi munkar yang nilaian dan kedudukan seperti yang telah kami terangkan dan jelaskan, sedangkan ia diwajibkan oleh dengan titah Allah dan Rasulnya ke atas umat ini. Dia kata orang kata tak ada bantahan dalam masalah khilaf, letaklah semua benda tanpa kita bezakan jenis-jenis khilaf adalah penghalang kepada amar ma'ruf dan nahi munkar. Sedangkan amar ma'ruf itu adalah perintah Allah dan Rasul. Ini dan banyak lagi yang Asy-Syaukani sebut dalam masalah ini, dan dalam Sayyid Jarrah Asy-Syaukani sebut. Okey. Dan ada beberapa sebab, banyak saya nak buka pada sesi soal jawab. Ada beberapa sebab yang menyebabkan berlakunya salah terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Sebelum itu kita buka pada sesi perbincangan bagi siapa yang ada soalan. Ada soalan? Syekh, ada soalan? Tak ada lutut bang. Dia ada beberapa perkara yang menyebabkan berlakunya wudu dalam amar ma'ruf nahi munkar ni. Pertama, berdakwah dengan emosi tanpa ilmu, seperti mana yang kita terang tadi. Kedua, berdakwah dengan kepentingan tertentu. Dia ada kepentingan kumpulan, kepentingan jamaah, kepentingan harakah, kepentingan parti, kepentingan kumpulan, kepentingan individu. Ini semua boleh menyebabkan berlakunya wudu.
Kerana bila dia semangat nak mempertahankan kumpulan itu melebihi dalil, maka dia akan pusing dalil itu supaya dalil itu berpihak kepada kumpulannya. Maka dia akan melampau terhadap kesalahan pihak lain semata-mata kerana nak membetulkan kumpulan ini. Kena elok. Allahu a'lam. Ada soalan? Ya. Ada orang yang terlibat dengan parti semata-mata kerana nak mempertahankan parti. Kita kena tengok ada apa jenis. Dia memang apa pun mesti parti dia. Hang kata kat benda lain tak apa. Kata kat sunnah pun tak apa. Tapi jangan kata kat parti. Ya. Bila kita kata benda ni tak boleh entah pimpinan kita buat. Dia telah menjadikan pimpinan dia sebagai dalil syarak. Daripada sebagian daripada Al-Quran dan Sunnah, pimpinan dia sebagai dalil. Orang ini dah penyeru kepada parti dia. Mereka ini termasuk di antara orang-orang yang menyeru selain daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka akan menilai semua benda berdasarkan parti. Dia akan tengok satu orang. Betul macam Pak Nasir saya pun baca. Dan Pak Nasir ada apa kata. Sebab tu Pak Nasir dia tidak mengambil dekatan parti. Pak Nasir satu tokoh yang baik daripada Indonesia. Dan parti sentiasa menganggap orang lain musuh. Sehingga dalam benda banyak perkara dia akan tanya, dia tu orang kita ke tak? Walaupun kadang-kadang orang tu berhebat. Dia tadi tu mempak ilmu hebat tapi tak mau jadi ahli. Dia telah meletakkan partinya lebih besar daripada agamanya. Sedangkan persaudaraan Islam itu ialah dengan kalimah syahadah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dia telah menggantikan itu dengan partinya. Tak mustahil, sebab itu saya kata ini adalah khawarij moden. Dia telah gantikan dengan partinya. Dia kata, padahal kalau sekiranya dia kata, yalah tak kisahlah dia mana-mana pun, yang penting dia sokong perjuangan kita. Lebih baik. Kan? Lebih baik. Ada, tapi bukan semua orang macam tu. Tapi ada, bahkan masalahnya kumpulan seperti ini dominan dalam aliran kepartian. Dominan. Sehingga di universiti pun sama. Sama-sama aliran tu kadang-kadang semuanya nak Islam lah. Ada kumpulan ni. Tapi tak boleh nak duduk sekali buat ni. Nak merebut anak buah lah. Nak merebut anak buah usrah lah. Padahal kalau kita fikir dari segi logik, kalau budak ni hang dah ambil dia bagi jadi usrah, dia pun jadi baik, pakai tutup aurat elok, semayang, lega lah aku dah. Kerja dia aku tak payah buat dah, dia dah buat. Tapi dia tak fikir macam tu. Melainkan kau ada benda. Kalau budak tu kita bagi, kita tak kisah kau pilih mana pun. Cuma kau sudi mendengar seruan kita pada sunnah Nabi cukup. Menjadi dia apa ikut. Tak? Ada kumpulan yang macam ni, dia sangat ekstrim. Dia tak mau. Walaupun kadang-kadang dalam ungkapan Salam Abdullah Yaakob. Salam Abdullah Yaakob, saya ingat dalam kuliah-kuliah dia, pandai dia bagi tu. Kalau orang yang tak parti, kalau lebih dengar kuliah dia. Kalau yang parti yang satu lagi, cabut lima. Tetapi bila dia kata bahawasanya sembahyang di belakang parti tertentu boleh, selagi tidak terbukti dia murtad, boleh solat. Mereka reject lah. Mereka reject. Ada masjid tak benar kan dia? Padahal di sudut lain dia dah kuat tu. Kalau mereka kata tak jelas, tak clear. Kumpulan seperti ini dia dominan. Walaupun kita tak kata bukan mesti itu hasrat parti. Parti-parti apa pun bukan mesti itu hasrat dah. Tetapi dia kadang-kadang hak jenis ni ramai. Kerana hak cerdik dengan hak tak cerdik, mana lebih banyak lah dalam masyarakat ni. Tak cerdik ramai. Dan tak cerdik ni dia syok. Dia sendiri mayang. Kadang-kadang dia marah kat parti lain. Parti lain tu orang bang mesti ada kat curut-curut di masjid. Dia duduk sembang pasal parti dia. Tu pun semangat parti dia. Dan kumpulan seperti ini, orang seperti majoriti kalau kita tengok, dan orang jahil ni majoriti, dia berparti ni ekstrim, buta perut dan tak tahu kalau. Cuba kita tengok kalau ada majlis ramah, hak duk pergi minum makan sup tu, bihun sup kan,
Dengan betul-betul pergi dengar apa ramai. Itu dari segi kumpulan sendiri tu. Dia pergi makan sup sembang kawal. Oi, ambil mana? Dia penceramah nombor 313. Daripada penceramah atas pentas sampai kecil-kecil dia penceramah. Ada. Habis penceramah tamat, dia pun balik. Dia dengar ujung-ujung tu sambil sah. Bukan dia nak dengar sangat, tapi dia jadi suatu ketangsuban. Satu syok tu. Syok dia macam tu. Sebab tu, bukti syok ni tak lama. Pelajar-pelajar kita yang duduk universiti, yang kuat hati dunia ni, dia balik kampung dia mati. Siapa tak support ni? Ini banyak. Dengan kita tak ada zalim dalam hal. Ada juga yang terlibat dalam parti ni, dia tak begitu. Dia anggap parti ni ialah ruang kadang-kadang dia untuk melafazkan rasa hati dia. Dia memberikan sumbangan tertentu. Dengan dia tidak pernah menyatakan bahawasanya semua yang parti dia buat betul. Dia tak kata. Dan golongan ni sikit. Kita ada sahabat-sahabat sini pun kuat juga ada jawatan kuasa. Dan kita tahu mereka macam tu lah. Dan mereka tahu, walaupun mereka tahu bahawasanya yang salah-salah lah. Cuma kadang-kadang itu memberi ruang kepada mereka apa? Mereka bekerja barangkali kan? Ataupun ada kemaslahatan yang mereka lihat pada ijtihad dia bang. Pada ijtihad mereka. Maka mungkin lah. Tapi hendaklah dia jangan melampau. Dan dia jangan ada sikap hizbiyah, kepartian. Maksudnya kalau orang nak berkelahi pendapat pun tapi kalau nampak ajak buat kerja, hampa nak buat apa? Nak tolong bagi budak-budak apa? Kelas budak-budak ni pasti apa ni? Pi. Benar tu. Kita tak ada apa memang untuk budak-budak. Boleh beragama sikit dia. Kita tolong lah. Nabi maki orang tapi ya. Kan? Nak tolong bagi kat pakai miskin lah boleh. Cumanya bila, sebab tu kita kena elak, bila kita nak bagi pada orang satu benda ni, kita tak perlu kita ajak diri kita. Tak usah nak bagi di atas nama kumpulan kita. Bagi ya. Kalau kebetulan dia tahu tak apa, tak bagi, siapa nak bagi. Tapi kumpulan ni, kecenderungan parti tu ada sikit-sikit. Wallahu ta'ala. Bukan ada tak boleh, tapi ada belum ada. Untuk membuktikan sehingga jamaah tertentu boleh menyatakan kepada jamaah tertentu, inilah jalan yang paling tepat. Tak boleh. Kerana dari segi wakil, dari segi realiti, belum dapat dibuktikan. Dari segi manhaj juga. Sebab tu serulah kepada dakwah Islam terumum. Tengok fulan, jamaah tertentu panggil orang sembahyang. Alhamdulillah. Kita umum kita tengok kan. Dia dipanggil apa? Dia suruh orang main sembahyang jemaah. Okey. Dia suruh keluar pergi India. Kita no. Dia suruh kata wajib menegakkan undang-undang hudud. Oh yes, kita sokong. Tapi dia suruh maki orang yang tak pati dah. No. Yang ni pula seru kepada apa? Sistem ekonomi Islam. Yes, kita sokong. Kita syumul dalam hal ni. Sebab jadi orang yang munsif. Tak ada zikat. Alangkah baiknya jika parti-parti ataupun jamaah-jamaah Islam ni, mereka dapat menilai orang lain. Kita tengok tokoh-tokoh besar, Nasruddin Albani, tidak mana-mana jamaah ada. Ibn Baz, Utsaimin, atau Muhammad Ghazali pada akhir hayat ada. Qardawi walaupun ada intimak daripada ikhwan, tapi apa sangat dengan ikhwan sekarang. Semua tokoh-tokoh besar mereka tidak terlibat. Tapi mereka memberikan sumbangan pada dakwah. Bahkan mereka tu sendiri institusi dakwah. Alangkah baik jika jamaah-jamaah ini tidak ekstrim. Ambil manfaat. InsyaAllah. Ziarah orang ni. InsyaAllah masih banyak ada sumbangan entah, seruan entah kepada solat, seruan entah pada puasa, seruan entah pada sunnah. Cuma kalau boleh kita tolong kami sikit, seru orang kepada benda ni. Mungkin orang boleh kata sama tu. Tapi dia mengambil pendekatan yang ekstrim. Tak ada lambang kami dan tak ada bendera kami. Dia bukan dari kalangan kami. Laisa minna. Dan ini pendekatan yang sebenarnya pendekatan ini kena diubah. Kadang-kadang kita plan jamaah-jamaah ataupun parti-parti yang bersifat Islam ni, dia seluruh dunia saya kata, dia boleh bekerjasama dengan parti lain yang tak bersifat Islam. Hanya di atas dasar ingin menumbangkan satu pemerintahan.
Tapi dalam masa yang sama, dia tak mampu untuk bekerjasama dengan orang yang memang nak Islam tak. Orang ni kita dah tahu nak Islam. Cuma dia tak jadi ahli entah. Entah patutnya boleh kerjasama. Dia seru ber-Quran, dia seru ber-Sunnah, tak boleh kerjasama. Tapi dia tak boleh. Parti lain tu yang tak seru ber-Quran dan Sunnah, tapi semangat nak jatuhkan kerajaan, dia boleh pergi buat majlis makan sekali, berlarak sekali, peluk sekali. Kita kalau jumpa dia, bukan ahli. Nampak? Dari segi penilaian dunia, penilaian apa? Out. Sebab tu anak kata, jangan ta'asub parti. Kita tak musuhi, tapi kita kata, dan masalah banyak orang parti, apabila orang bagi tahu pandangan ni, kita tak mahu. Cuba kita bersikap lunak dengan semua kumpulan Islam. Ustaz ni ada pendekatan dia. Entah baik. Entah perlukan undi. Bagaimana? Kalaulah betul lah. Entah perlukan dia. Kalau dia ni ada pengikut 200. Kalau undi dah 200, nak murah dia undi. Entah sudah ada apa? Keuntungan. Ya. Kan mesti gitu. Orang undi lah. Tapi kalau segi logik lah. Daripada kita mengambil pendekatan yang cuma memusuhi orang. Ini berdaya. Dengan anak kata tadi, bukan semua. Bukan semua. Tapi, walaupun bukan semua, lebih banyak hak kepala macam tu lah. Entah balik kampung entah, dia akan tanya, ahli ke tak ahli? Entah letih. Kata saya, walaupun tak ahli, semua kerja-kerja Islam ni saya sokong. Kata tak hebat. Macam tu. Ha? Tak, kita pengalaman, kita cakap benda yang betul. Bukan saya cakap Agus apa? Agus apa saya cakap? Ha? Penganalisa politik tu. Ha? Agus Yusuf kata benda yang sama. Dia penganalisa politik. Orang Kelantan. Dia kata bahawasanya parti yang ada ni tidak pandai mengambil hati orang yang minat Islam, yang berada atas pagar, yang mereka ni tak berpihak pada mana, mereka ni tak memusuhi. Tapi kau ambil jadi tak jelas. Sedangkan Nabi SAW pada Islam, ada orang yang Nabi jadikan ahlul zimmah, ada orang Nabi jadikan kafir harbi kan, ahlul harb. Tu pada agama tu. Ada orang kafir pun tak sama. Ada kafir yang memusuhi agama, ada kafir yang tak musuhi agama. Kafir yang tak musuhi agama, Nabi bela dia. Nabi lindungi dia dalam negara Islam. Kamu, orang yang tak kafir, no Islam, cuma tak sama pun kamu tak boleh bela dan kamu musuhi. Belum membentuk kerajaan. Kita bagi keset ni marah. Belum membentuk kerajaan. Anda bukan. Kita kena berfikir benda ni secara logik. Ada salah? Entah saya boleh ni? Kadang-kadang bila kita cakap sunnah, ada orang yang kata pecah tau dah cakap benda ni. Tapi sebenarnya pecah yang terbesar dalam negara ni perpecahan apa? Perpecahan apa? Politik. Sebenarnya kan perpecahan parti, kepartian. Dia, kalau kita tahu dengan kita menyertai satu kumpulan tu, menyebabkan dakwah kita yang baik tak dapat diterima oleh, tak boleh sertai dia. Termasuklah amal ma'ruf nahi munkar tu salah benda. Kita buat pendekatan yang salah. Orang boleh, anak mungkin kita macam ni, Syekh. Semua orang yang ada baik dan ada jahat. Tapi kalau orang-orang yang kita kadang-kadang di atas pandangan parti tertentu, pihak parti ni yang A ke B ke lebih kurang gitu. A kalau tengok B jahat. B kalau tengok A jahat. Padahal kita kalau pergi pada dua belah pihak, di celah keburukan dia tu kita akan tengok ada kebaikan-kebaikan yang lain. Semua orang kita anggap, tapi dia ahli salat, ahli sembahyang. Cuma dia tak sokong parti tertentu, dia atas dasar tertentu. Dia parti satu lagi. Tapi bila kita terang Islam, banyak juga orang yang dianggap tak mau berislam, orang kata. Tapi bila kita terang sunnah, kita dia mau.
Pengalaman kan dia mau. Banyak juga orang yang dikatakan nak undang-undang Islam, nak kita terang sunnah, dia tak mau. Betul. Apa ni nak pergi pecah? Dah lama dah untuk kita buat. Dia tak mau. Benda ni sedih. Sebab tu satu orang tak. Ana minat juga. Bukanlah sokong semua. Al-Buti kata ada benda yang bagus. Al-Buti kata, antaranya Al-Buti kata kullu muslim jama'at. Ana a'tazzu bi huwiyatil islamiyyatil sadiyah. Semua orang Islam jamaah. Aku bangga dengan identiti Islam aku yang bersih. Dalam buku dia kata, di antara perkara yang aku bangga mengenai diriku, yang aku syukur pada Allah jadikan aku ni tidak pernah menyertai mana-mana gerakan Islam yang ingin menuntut apa-apa kursi, kerana ia akan membawa aku kepada berbalah dengan orang Islam yang lain. Kata dia lah, bukan. Tapi mungkin juga kita, kalau kita tengoklah wakil setempat macam mana, tempat tu perlu kita sertai dia. Ada tempat yang memang di Kelantan mungkin dengan menyertai parti tertentu dakwah lebih luas. Itu mungkin ijtihad yang betul. Tapi mungkin kita pergi di mana, di Johor ke, mungkin kita terpaksa tak boleh menyertai, ataupun kita terpaksa aktif dengan kumpulan tertentu untuk dakwah. Kita tengoklah, kita ijtihad istiqarah Allah Ta'ala. Kalau di Kelantan tapi jadi apa? Jadi tak kenal. Ini berdasarkan keperluan dakwah. Tengok. Yang penting kita seru kepada Islam. Orang nak buat undang-undang Islam, kita setuju. Orang nak tegakkan syariat Islam, setuju. Orang perangi rasuah, kita setuju. Semua kita setuju. Yang ni semua kita. Tak ada masalah. Tapi orang nak taksub, kita tak setuju. Orang nak bekerja secara berjamaah, kita setuju. Tapi kalau tempat entah orang apa? Entah Kelantan. Kelantan tak apa lah. Entah Kelantan, entah rasa, kita tengok. Kalau entah rasa, entah tak ada. Ada negeri yang memang entah tak ada mana-mana, tak ada dakwah tu. Mungkin Kelantan tak ada mana-mana, tak ada dakwah tu. Mana pun tak mau pakai. Saya tahu kan? Dalam bentuk wakil Kelantan, mungkin kita wajib taat kepada kepimpinan Islam yang ada, yang sudah mendapat tempat dan membaiki kelemahan yang ada. Berubah itu satu tempat. Kita tak terikat. Setiap orang berusaha mencari hikmah dalam dakwah di tempat dia sendiri. Dan ini benar ijtihad. Sebab tu alhamdulillah di dewan kita ni, sahabat-sahabat kita ni macam-macam ada. Ada menyediakan kuasa jamaah tertentu, kumpulan tertentu, kita tak apa. Dia tidak ekstrim. Dia ada rasa di situ ada ruang dia, kan? Dia dakwah dalam ruang. Allah. Ada soalan? Amalan yang Rasulullah tunjuk diulang-ulang satu bacaan pada tidak ada. Kemudian salat hajat sendiri di Islam yang dhaif. Tetapi konsep salat hajat itu tidak dhaif. Konsepnya maksud kalau kita ada hajat, kita salat dan kita doa kepada Allah, tidak dhaif. Ada hadis Tirmizi. Walaupun hadis Tirmizi tentang salat hajat itu dhaif, tapi hadis tentang lelaki buta yang pergi tanya Nabi itu, Nabi sebut suruh dia salat, tidak dhaif. Konsep tu. Bila ada apa-apa masalah, kan? Wasta'inu bis-sabri was-salat. Jadi salat dan doa. Betul. Ini semua banyak. Kerana konsepnya macam kita juga. Bila apa-apa masalah, salat istisqa dan doa. Jadi salat dan doa. Tak apa. Kita bila bangun tengah malam, ada hajat doa, kita salat. Kerana salat itu mendekatkan ibadah dan doa. Ya, konsep itu betul.